Okay, Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Okay, kita boleh mula? Boleh insyaAllah. Okay, kita mula slow-slow ke? Sebab ramai lagi yang nak masuk tapi sebab kita dah 3-6 minit jadi kita boleh mula dah kot. Boleh. Tak apa, pelan-pelan. Okay. Assalamualaikum kepada semua. Terutamanya kepada para peserta kita hari ini. Kemudian yang dihormati CEO MyRef, Encik Khairuddin Muhammad Khairuddin Rais. Tenaga pengajar kita pada petang ini, Ustazah Siti Masrurah Muhammad. Terima kasih Ustazah atas kesudian untuk menyampaikan ilmu lah kepada kami. Jadi di kesempatan ini saya nak kongsi sedikit lah pengalaman. Orang kata pengalaman Ustazah Siti Masrurah kita. Ustazah kita dia berpengalaman lah mengajar kelas bahasa Arab Quran sebagai guru agama, home tuition. Ustazah Siti Masrurah dia memulakan pengajian awal di peringkat sarjana muda Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah Pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia, dan kini Ustazah Siti Masrurah Muhammad sedang mengikuti pengajian peringkat PhD Al-Quran dan As-Sunnah dalam Pembangunan Islam di Universiti Sains Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mengalu-alukanlah Ustazah Siti Masrurah untuk berkongsi ilmunya kepada kita pada petang ini. Silakan Ustazah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, awalan terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis Dr. Nur Hidayah dan juga rakan sekelas master dan juga PhD. Dan seterusnya yang berbahagia yang dihormati Tuan CEO MyRef Tuan Muhammad Khairuddin Rais. Seterusnya kepada para staf MyRef dan juga sahabat-sahabat pada petang ni yang turut bersama-sama kita pada petang ni insya-Allah. Yang pertamanya insya-Allah bagi memberkati perkongsian ilmu kita pada petang ni, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga-moga Allah memberi keberkatan dan memberi kita kebahagiaan untuk kita menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah petang ini saya nak kongsi perkongsian ilmu berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran. Suka rasanya untuk saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama berselawat 3 kali. Moga-moga dengan berselawat ini diberikan keberkatan, diberikan rahmat dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dan insya-Allah diberi kebaikan oleh Allah Taala. Okey, boleh ya? Sama-sama 3 kali je. Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, moga-moga dengan berselawat itu hati kita tenang, hati kita yang mungkin ada gundah gulana, yang mungkin ada masalah, Allah akan permudahkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah para sahabat-sahabat sekalian, pada petang ni suka untuk saya kongsikan berkenaan dengan bahasa Arab Al-Quran dan insya-Allah yang pertama-tamanya suka untuk saya kongsikan satu gambar supaya yang pertamanya paling tidak memberi gambaran kepada kita bagaimana cara pemikiran dan mind setting lah bahasa mudah kita sebut berkenaan dengan diri kita sendiri. Okay, sekejap saya kongsikan. Okey, nampak tak? Kalau nampak dengan jelas, tolong type 1. Supaya saya tahu sahabat-sahabat ada bersama-sama dengan saya. Nampak dia dengan jelas, type 1 supaya saya maklum, jelas dan memahami, nampak dengan jelas. Okey, Alhamdulillah. Respon. Okey. Okay, terima kasih kepada yang respon. Okey, cuba tengok kepada gambaran yang pertama ini, ada gambar A dan gambar B. Jelas tak gambar ni? Okay, saya besarkan sikit. Okey, jelas tak gambar ni? Gambar apa ni? Gambar A dan gambar B. Boleh type je dekat situ. Kalau tak nak berkuas suara, boleh type dekat situ. Gambar A dan gambar B. Okey, gambar A, gambar B hampir sama. Tapi apa membezakan gambar A dan gambar B? Gambar A dan gambar B, kedua-duanya adalah gambar nasi lemak, namun mempunyai perbezaan dari sudut. Yang A, makanan ataupun nasi lemak secara asasnya nasi lemak yang asas. Ada daun pisang, ada nasi, ada kacang, ada sambal sikit, ada timun. Gambar B, dia lebih detail, ada tambahan timun, dia punya portion dia lebih besar dan sebagainya. Begitu juga saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita punya mind setting pemikiran kita supaya kita tak rasa bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu bahasa yang hanya untuk orang yang mengaji bahasa Arab saja ataupun hanya untuk ustaz dengan ustazah, tak. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah, yang insya-Allah apabila kita tikrar ataupun kita mengulang-ulang dan kita memahami, insya-Allah akan dimudahkan. Begitu juga kalau kita dah biasa makan nasi lemak A, kita akan rasa okey je walaupun tak ada tambah lauk ayam ke udang ke, kita rasa is normal. Okey, itu terpulang kepada masing-masing punya cara pemikiran dan pemahaman masing-masing. Okey, yang hari ini bukan saya nak bawa berkenaan dengan nasi lemak ni. Yang saya nak bawakan adalah berkenaan dengan pembelajaran berkenaan dengan satu surah, iaitu saya nak kongsikan iaitu daripada surah Al-Ikhlas.
Daripada surah Al-Ikhlas ini kita akan kongsikan satu persatu huruf bin huruf daripada kalimah tersebut. Tapi sebelum saya nak bawa kepada surah Al-Ikhlas ini, suka rasanya untuk saya mengajak sahabat-sahabat sekalian supaya saya nak membawa bahawasanya pemahaman kita secara asas ni macam ni. Dalam memahami bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran, tidak ia membawa kepada 3 perkara. Yang pertama, datang dalam keadaan isim. Apa tu isim? Isim itu adalah kata benda. Itu yang pertama. Yang kedua, datang dalam keadaan fi'il, iaitu kata kerja. Dan yang ketiga, datang dalam keadaan huruf, iaitu kata sendi. Maksudnya dalam Al-Quran, hatta juga dalam bahasa Arab, tidak dapat tidak dia menjalani ataupun ada 3 perkara ini. Dan banyaknya dalam Al-Quran biasanya digunakan dalam keadaan isim, iaitu kata benda. Jadi hari ini saya nak memahami, nak jelaskan dahulu berkenaan dengan isim tu apa. Kan? Macam kita belajar dalam English lah. English kita ada past tense, present tense dan perkara-perkara yang lain. Bahasa Arab tu macam tu juga. Tapi dalam bahasa Arab kita fokuskan kepada 3 perkara ini, iaitu isim, fi'il dan juga huruf. Dan banyaknya dalam Al-Quran kita menggunakan isim. Okay? Kenapa saya katakan gunakan isim? Okay. Dalam Al-Quran, sebagaimana kita baca, kita lihat, kita fahami bahawasanya banyak perkataan-perkataan yang Allah datangkan dalam Al-Quran secara jelas membawa kata benda. Okey, saya bawakan 9 kategori ataupun 9 pembahagian yang kita boleh lihat dalam Al-Quran nak menunjukkan banyaknya dalam Al-Quran didatangkan dalam keadaan isim. Okey, kategori yang pertama. Okey, kategori yang pertama dalam keadaan isim, yang pertama iaitu nama Allah. Okey. Bila kita baca Al-Quran, nama Allah ada berapa agak-agak dalam Al-Quran? Ulangan perkataan Allah. Alif, lam, ha. Ada berapa? Boleh tulis dekat situ? Ada berapa? A 3,000, B 2,500, C 2,689, D 2,699. Yang mana pilihan anda? Boleh type A, B, C atau D. Tak ada yang type ni. Soalan cepu cemas. Ada? Okey, ada yang menjawab. D. Okey. Lagi? Ada lagi? Okey, jawapan yang betul adalah 2,699, iaitu huruf D. Tahniah kepada Ainuddin Abdul Rashid. Okey, yang pertama dalam Al-Quran banyak kata benda isim. Yang pertama didatangkan perkataan Allah. Bila kita tahu, ya Allah, rupanya aku dah pandai bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran perkataan Allah, dalam bahasa Melayu tu pun kita sebut Allah, dalam bahasa Arab pun kita sebut Allah sebanyak 2,699. Bila kita jumpa perkataan Allah, maka itu menunjukkan kata isim. Yang kedua, yang menunjukkan kepada isim yang kita juga sebut, kita pandai sebut dalam bahasa Arab, bahasa Melayu juga, iaitu nama para rasul dan para nabi. Di antaranya nama apa? Nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran iaitu nama Nabi Musa, iaitu sebanyak 136 kali. Nama Muhammad, perkataan Muhammad secara penuh disebut sebanyak 4 kali. Dan perkataan ataupun nama Ahmad
Okay, nama Muhammad, ada nama Muhammad, Ahmad disebut dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Jadi itu juga menunjukkan dalam Al-Quran bila kita baca Muhammad, Ahmad, Musa ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada nama Nabi dan juga nama para Rasul, maka ia menunjukkan kepada isim. Okay, yang ketiga iaitu kata nama malaikah, iaitu malaikat. Okay, itu juga menunjukkan kepada isim. Okay, apa ayat-ayat kata nama malaikat yang ada dalam Al-Quran? Yang tersebut juga dalam bahasa Melayu. Yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Di antara yang lain malaikat Malik, Mikail juga dalam Al-Quran. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat yang menunjukkan kepada kata nama isim dalam Al-Quran juga iaitu nama orang-orang soleh. Nama orang-orang soleh. Di antaranya apa? Siapa? Dalam Al-Quran kita baca, kita pernah dengar dalam Al-Quran, di antaranya nama yang paling banyak disebut iaitu nama Maryam sebanyak 34 kali, nama Luqman, dan ada seorang sahabat Nabi SAW yang disebut dalam Al-Quran iaitu Zaid. Zaid adalah satu-satunya nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran. Maka itu juga menunjukkan kepada kata nama isim. Yang kelima yang disebutkan juga dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada isim iaitu kata nama yang menunjukkan kepada pendosa ataupun orang yang jahat lah. Disebutkan juga Al-Quran dan itu menunjukkan kepada isim. Di antaranya apa? Nama siapa yang banyak disebut dalam Al-Quran? Nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Fir'aun sebanyak 74 kali. Siapa lagi? Haman, nama Abu Lahab, kan, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu di antara nama-nama pendosa yang Allah sebut juga dalam Al-Quran yang menunjukkan kata nama isim. Okay, itu yang keenam. Yang ketujuh, nanti kalau tak sempat kita akan ulang balik. Yang ketujuh, nama yang menunjukkan kitab samawi. Maksudnya kitab-kitab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya apa? Kitab tertentu Al-Quran. Perkataan Al-Quran paling banyak disebut dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Kitab Taurat sebanyak 18 kali. Kitab Injil disebut dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Jadi perkataan-perkataan sebut Al-Quran, Injil, Taurat juga menunjukkan kepada kata benda isim. Itu yang keenam. Yang ketujuh iaitu kata nama yang menunjukkan kepada tempat. Tempat ini yang Allah sebut dalam Al-Quran sama tempat itu menunjukkan kepada tempat di dunia ataupun tempat di hari akhirat. Itu juga menunjukkan kepada kata nama isim. Contoh dalam Al-Quran disebutkan nama-nama tempat dalam Al-Quran sebut kata negara Mesir sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Negara Mekah disebut juga dalam Al-Quran. Tempat-tempat syurga Adenin, syurga Firdaus disebutkan dalam Al-Quran. Firdaus disebutkan sebanyak 2 kali. Neraka Jahannam, neraka Saqar disebut di dalam Al-Quran. Maka perkataan-perkataan tersebut menunjukkan kepada kata nama isim. Dan yang ke-8, yang seterusnya yang ke-8 yang menunjukkan kepada nama isim juga adalah yang menunjukkan kata nama yang merujuk kepada Allahumma salli ala Muhammad, kaum ataupun bangsa. Kaum ataupun bangsa, misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bangsa Thamud, bangsa Ad. Disebutkan dalam Al-Quran Thamud, Ad, itu juga menunjukkan kepada kata nama isim. Dan yang ke-9 yang menunjukkan kata nama isim ialah kata nama yang menunjukkan sesuatu benda yang diciptakan oleh manusia untuk disembah. Contohnya apa? Contohnya perkataan Lata, Al-Uzza.
Benda yang dicipta oleh manusia untuk jadikan sembahan, maka itu juga menunjukkan kepada kata nama isim. Jadi secara keseluruhan ini, 9 yang saya sebutkan ini, bila kita baca dalam Al-Quran, oh rupanya ke-9 kategori ini bila disebut sebagai isim, rupa-rupanya itu juga kita banyak diguna pakai dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang kita tak pandai cakap bahasa Arab. Rupa-rupanya kita dah banyak perkataan-perkataan yang kita guna dalam bahasa Melayu tapi sebenarnya bahasa Arab. Contohnya apa lagi? Rezeki, nikmat, apa lagi? Rasul, hidayah, ilmu. Semuanya perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab pun sama juga sebutannya. Jadi itu menunjukkan secara keseluruhannya, oh rupa-rupanya kita ni dah ada asas dan juga ilmu berkenaan dengan bahasa Arab. Cumanya kadang-kadang kita rasa susah sebab ia bukan bahasa asasi ataupun bahasa percakapan kita. Jadi itu secara ringkasnya yang boleh saya kongsikan untuk separuh yang pertama ini, tempoh masa yang pertama ini berkenaan dengan isim, supaya kita jelas bahawasanya perkataan-perkataan ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Okey, ada apa-apa soalan ke nak tanya sebelum saya anjakkan ataupun saya teruskan untuk kita kongsikan surah Al-Ikhlas dan kita akan tengok satu persatu daripada perkataan tersebut dan ada tak dalam surah Al-Ikhlas ini yang menunjukkan kepada isim. Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan boleh type 3 supaya saya lebih teruskan kepada suratul Ikhlas. Kalau ada soalan boleh tanyakan. Kalau tiada soalan boleh terus type 3. Okay, Alhamdulillah. Tak ada soalan. InsyaAllah nanti kalau ada soalan ataupun yang tak jelas boleh teruskan untuk tanya. Okey, tak ada masalah sebab masa kita agak terbatas. Okey, insyaAllah hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan surah Al-Ikhlas di antara surah yang paling pendek yang kita hafal, yang kita baca, yang kita fahami. Paling tidak kita bukan setakat kita membaca tapi kita memahami huruf bin huruf daripada perkataan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebut, sesungguhnya al-alif wal lam wa mim laisa biharfin walakin al-alif biharfin wa lamin min harfin wa mim biharfin. Nak menunjukkan apa? Sesungguhnya perkataan alif lam mim itu bukanlah satu huruf, tetapi apabila kita membaca ataupun kita mengajarkan orang lain, alif 1 pahala ataupun 10 kali ganda pahala, lam 10 kali ganda pahala, mim 10 kali ganda pahala. Padahal kalau kita tengok ada 3 huruf je, alif, lam, mim, tapi Allah dah bagi 30 ganjaran pahala secara anggaran kasar lah. Cuba bayangkan kalau dalam surah Al-Ikhlas ini ada berapa huruf. Dan kalau kita baca untuk diri kita dan kita manfaatkan kepada orang lain, subhanallah, pahalanya berlipat kali ganda yang Allah akan berikan kepada kita dan juga kepada orang lain. Jadi insyaAllah kita teruskan untuk suratul Ikhlas bagi mendapat pahala keberkatan bukan setakat kita memahami tapi kita sama-sama membaca boleh? Bolehkah kita baca? Okay, itu boleh baca sekali lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat dan kita tengok satu persatu daripada surah ini. Okey, ayat yang pertama ada 4 kalimah. Kalimah ni maksudnya apa? Maksudnya perkataan. Macam kita sebut nama saya Siti Mastura. Nama satu kalimah, satu perkataan. Saya satu perkataan, Siti satu perkataan, Mastura satu perkataan. Jadi dalam Al-Quran pun macam tu juga. Dia ada kalimah. Bila kita sebut kalimah tu ada
Dekat sini pada ayat yang pertama ada 4 kalimah. Okey, saya cuba warnakan di sini supaya jadi lebih jelas. Okey, perkataan yang pertama ada kalimah yang pertama qul. Kalimah yang kedua huwa. Kalimah yang ketiga Allah. Dan kalimah yang keempat yang kita nak tengok di sini adalah kalimah ahad. Okey. Jadi ada 4 kalimah dekat sini pada ayat yang pertama. Pertama qul, kedua huwa, yang ketiga Allah dan yang keempat adalah ahad. Okey, kita tengok perkataan yang pertama. Apakah yang dimasukkan dengan perkataan qul? Qaf lam, bukan kul, bukan kaf lam tapi qul. Okey, qul daripada perkataan qala. Qala. Qul dekat sini bermaksud katakanlah. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Kalau kita salah sebut dari sudut makhraj huruf, kalau kita sebut kul, kaf lam, nampak dengar bunyi macam sama. Kul. Kalau kita sebut salah, seolah-olah bunyi dia kaf lam, kul maksud dia makanlah. Tapi kalau kul, huruf qaf iaitu huruf Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, huruf qalqalah, maka itu bermaksud kul, katakanlah. Daripada perkataan qala. Kalau contoh kita kata katakanlah wahai Hidayah. Qul ya Hidayah. Kan? Kalau kita kata katakanlah wahai Ahmad. Qul ya Ahmad. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi perkataan yang pertama di sini menunjukkan qul, katakanlah. Katakanlah kepada siapa di sini? Iaitu pada perkataan ini pada maksud yang tersembunyi, yang tersirat, iaitu katakanlah yang menunjukkan kepada wahai Muhammad, iaitu ya Muhammad. Katakanlah di sini Allah nak sebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Huwa iaitu dia. Dia ni siapa? Dia dalam ayat ini menunjukkan kepada siapa? Kita tengok ayat seterusnya iaitu Allah. Iaitu Allah. Qul, katakanlah huwa, dia iaitu dia siapa? Merujuk kepada Allah. Bahasa Melayu pun kita sebut Allah, bahasa Arab pun kita sebut Allah. Dan ingat balik tadi saya sebut di antara perkataan yang menunjukkan kepada isim iaitu perkataan yang menunjukkan kepada nama Allah. Maka Allah di sini menunjukkan kepada isim. Okey, saya ulang sekali lalu. Qul, katakanlah huwa, dia. Dia siapa? Iaitu Allah Ahad. Apa maksud Ahad? Kita sebut kalau dalam bahasa Melayu kita sebut hari Ahad. Besok hari Ahad. Ahad juga. Sama ke maksud hari Ahad dengan Ahad di sini? Ataupun kalau kita belajar huruf nombor 1. Wahidun 1, isnani 2. Okey. Dia daripada perkataan yang sama, ahadun, tetapi memberi makna yang berbeza. Sebab itu bahasa Arab daripada satu perkataan kita boleh pecahkan menjadi 12 perkataan yang lain yang memberi maksud yang hampir sama. Tapi di sini perkataan ahad menunjukkan kepada yang esa ataupun maha esa. Esa tu merujuk kepada siapa? Iaitu kepada Allah. Maka di sini pada ayat yang pertama nak sebutkan qul, katakanlah, merujuk kepada siapa? Iaitu Muhammad. Huwa iaitu dia tu siapa? Tengok ayat seterusnya iaitu Allah Ahad. Allah yang mana? Iaitu Allah yang Ahad, iaitu Allah yang esa. Sebab bila kita sebut Allah ataupun kita sebut Tuhan, ada pemahaman orang Allah tu banyak ataupun Tuhan itu banyak. Tapi bila kita sebut Allahu Ahad menunjukkan kepada Allah yang tidak boleh dibilang-bilang. Sebab tu kita tidak sebut Ahad di sini iaitu satu. Tapi kita sebut Esa. Sebab bila kita sebut satu itu sebelum satu kosong. Selepas satu, dua. Jadi ia boleh dibilang-bilang. Tetapi bila kita sebut Ahad iaitu Maha Esa, maka menunjukkan kepada sesuatu yang tidak boleh dibilang sama ada sebelum ataupun selepas. Okey?
Jelas pada ayat yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Qul, katakanlah, huwa, dia merujuk kepada siapa? Iaitu Allah, Allah yang mana? Iaitu Allah Ahad, iaitu yang Esa. Okey. Saya boleh lanjutkan kepada ayat yang kedua. Jika boleh, tolong type nombor 5. Sebab kat sini hujan makin lebat, saya takut saya seorang je tengah bercakap. Okey, boleh teruskan? Kalau okey, tolong type 5. Okay, Alhamdulillah. Kita teruskan kepada ayat yang kedua. Okay, ayat yang kedua disebutkan ayat yang seterusnya iaitu ada 2 kalimah. Iaitu hanya perkataan Allah. Kenapa lagi saya tak bubuh? Allah dengan As-Samad. Okay. Yang kedua, dikukuhkan lagi pada ayat yang pertama disebutkan katakanlah iaitu dia, iaitu Allah itu Esa. Bukan setakat Allah itu Esa, mengukuhkan lagi pada ayat yang kedua disifatkan dengan Allah Ta'ala itu pada ayat yang kedua itu Allahus Samad. Iaitu perkataan Allah, bahasa Melayu pun kita sebut Allah, bahasa Arab pun kita sebut Allah, maka di sini menunjukkan kepada isim lagi. Tadi kita sebutkan nama Allah menunjukkan kepada isim. Maka kat sini pun bahasa Melayu dia pun sama Allah. Okay, As-Samad daripada perkataan Samad. Apa maksud Samad? Iaitu Samad ini menunjukkan kepada sesuatu yang kuat, kukuh. Samad. Kukuh. Tapi bahasa mudah di sini kita sebut Samad ni kukuh iaitu Allah yang mana bukan setakat Allah yang Maha Esa dan juga Allah As-Samad tempat kita meminta ataupun tempat kita mengadu, tempat kita bergantung. Kan bahasa Melayu dia agak banyak maksud dia. Tapi dia punya kefahaman dia Samad ni adalah benda ataupun suatu perkara yang kukuh, kuat. Kan? Benda yang kukuh, kuat. Kita biasanya kalau nak bergayut, kita nak nak bergantung kepada sesuatu benda, mesti kita akan bergayut ataupun kita pegang kepada sesuatu yang kukuh. Begitu juga kita selaku manusia pada ayat yang kedua ini nak katakan kita bergantung kepada siapa? Sudah tentu kita bergantung kepada Allahus Samad iaitu Allah As-Samad, tempat bergantung yang kukuh. Bahasa mudah macam tu. Samad ni kita boleh makna Samad tempat bergantung ataupun yang kukuh. Allah yang kukuh. Kukuh dari sudut definisi iaitu tempat kita mengadu, tempat kita memohon dan sebagainya. Jadi itu bagi maksud Samad. Kan? Bagi maksud Samad. Allah As-Samad. Okey. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini menunjukkan saling berkait di antara satu sama lain. Nak kukuhkan lagi Allah itu bukan setakat Allah Ahad, Allah itu Esa, tetapi juga Allah As-Samad iaitu tempat kita bergantung kuat dan kukuh iaitu Allah Ta'ala. Kita teruskan pada ayat yang ketiga. Ada 4 kalimah. Tadi pada ayat yang kedua ada 2 kalimah sahaja. Pada ayat yang ketiga kita ada 4 kalimah. 1, lam. Yang kedua, yalid. Yang ketiga, ada 5. Yang ketiga ada wa. Yang keempat, ulangan, itu lam. Dan yang kelima iaitu yulad. Okey. Ayat yang ketiga kita tengok lam. Apa maksud lam? Okey, lam iaitu yang bermaksud tidak ada ataupun tidak. Okey, tidak ada. Tidak ada. Kalau sebut la, dia ada 2 perkataan. Satu la, lam alif la. Juga ada dalam Quran bermaksud tidak. Lam tidak ada. Dia hampir sama. Okey, lam di sini menunjukkan kepada tiada ataupun orang utara sebut tak ada. Tidak ada. Lam tidak ada yalid. Yalid iaitu beranak. Maksudnya tidak ada anak daripada perkataan walada. Walada daripada perkataan walada
iaitu yalid, iaitu perkataan yang menunjukkan kepada perbuatan. Yalid iaitu tidak ada ataupun tiada. Yalid beranak. Wa dekat sini hanya perkataan huruf waw menunjukkan kepada dan. Dan. Wa ini adalah menunjukkan kepada dan. Lam, sekali lagi ulangan iaitu tiada. Yulad. Yulad hampir sama dengan perkataan ni, yang ni yalid beranak. Beranak. Yulad diperanakkan. Tidak ada yang diperanakkan. Okay, sekali lagi saya ulang. Lam, tiada, yalib beranak. Okay, maksudnya tidak ada yang mengandungkan. Wa dan lam, tidak ada. Yulad diperanakkan. Tengok cuba perkataan yulad dengan perkataan yalid. Daripada perkataan asal lada, walada. Jadi bila tukar kepada huruf, tambahan kepada huruf, maka perkataan itu memberi perkataan yang tambahan dan juga imbuhan yang lain. Kalau yalid, perbuatan beranak, ataupun mengandung lah bahasa mudahnya. Yulad diperanakkan. Tak ada anak dan tak ada orang yang kalau orang sebut yang beranakkan dia, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada 5 perkataan. Wa kat sini menunjukkan kepada dan. Sekali lagi saya ulang. Lam tidak ada ataupun tiada. Yalid beranak. Wa dan lam tiada. Yulad diperanakkan. Okey, boleh. Dan saya teruskan kepada ayat yang terakhir. Ada ulangan juga tadi perkataan wa, lam, okey, perkataan satu pada ayat keempat ada satu perkataan iaitu wa, lam, yakun, lahu, kufuwan, ahad. Okay, pada ayat yang terakhir iaitu pada ayat yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalimah. Okey, kita ulang balik ulangan yang sama iaitu wa sama dengan ayat ketiga tadi iaitu dan, wa dan, lam tiada ataupun tidak ada, wa dan lam tiada, yakun. Yakun. Bukan yakut. Yakut tu benda yang kita makan tu. Jenama kan, yakut. Tapi ni yakun. Yakun menunjukkan sesuatu. Dan tiada yakun sesuatu. Yakun. Lahu, la perkataan lam saja, la bagi. Hu, nya. Nya ini menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Sebab bahasa Arab ni dia kaya. Dia ada perkataan yang menunjukkan kepada tersurat dan tersirat. Itu saya tak nak bincangkan lah. Okey. Jadi wa dan lam tiada, yakun sesuatu, lahu la bagi, hu nya baginya. Satu kataan terus lahu baginya, kufuwan, kaf wa waw, kufuwan. Kan kufuwan. Selalu kalau biasa dengar perkataan selalu kita sebut dia ni tak apa sesuai, nampak macam tak sekufu lah. Dia orang ni macam tak sesuai, tak boleh kahwin lah sebab tak sekufu. Kufu-kufu tu bukan kupu-kupu. Tapi kufu tu adalah perkataan bahasa Arab. Apa maksud kufu? Kufu tu maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Bahasa Melayu kita sebut sebanding, setara, apa lagi? Selevel. Kan? Kufuan sebanding, setara. Apa lagi perkataan dia? Bahasa Arab ni bahasa Melayu dia mewah kan? Kufuan bila terjemahkan kat sini setaraf lah, setaraf, setanding, selevel, apa lagi? Perkataan yang hampir sama. Jadi
dan tiada sesuatu baginya. Kufuwan iaitu setanding, selevel, ahad. Ahad ini kembali kepada siapa iaitu dia iaitu Allah yang Maha Esa. Jadi kat sini menunjukkan ahad ini sama dengan perkataan yang pada ayat yang pertama tadi. Kan ahad pada ayat yang keempat, kalimah yang keempat ni pada ayat yang keempat sama dengan kalimah pada ayat yang pertama tadi, ahad. Oh, rupa-rupanya dalam satu surah ada beberapa pengulangan yang kita boleh lihat. Okey. Sekali lagi saya ulang sekali lalu. Kita ada masa lebih kurang berbaki 15 minit. Saya ulang sekali lalu pada ayat yang pertama. Qul, huruf qaf, bukan huruf kaf. Kalau sebut huruf kaf, qul, makanlah. Tapi di sini qul. Sebab tu dalam Al-Quran ini, ilmu mengaji Al-Quran ni macam-macam. Dia ada ilmu tarannum, dia ada ilmu tajwid, dia ada ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, nahwu dan sebagainya. Nak katakan hebatnya Allah memberi kita Al-Quran yang dipecahkan berbagai-bagai ilmu di dalamnya. Okey? Dekat sini perkataan qul menunjukkan perkataan katakanlah. Qul, katakanlah. Menunjukkan kepada siapa iaitu katakanlah pada tersirat ini iaitu wahai Muhammad, huwa dia, Allah iaitu Allah bahasa Melayu, ahad Maha Esa. Katakanlah iaitu wahai Muhammad, dia siapa iaitu Allah ahad Maha Esa. Okay, ayat yang kedua, Allah bukan setakat Allah itu Maha Esa, tapi juga dikukuhkan lagi pada ayat yang kedua, Allahus Samad iaitu Allah iaitu kata nama isim, Allah As-Samad yang kukuh. Kukuh kat sini menunjukkan kepada iaitu tempat kita bergantung, tempat manusia, makhluk itu bergantung kepada Allah. As-Samad, bergantung ataupun sesuatu yang kukuh. Allahus Samad. Yang ketiga, lam, tiada, yalid, beranak ataupun tiada beranak, tak ada anak, wa, dan lam, tiada, yulad, diperanakkan. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ada anak dan Allah juga tidak diperanakkan. Tak ada orang lahirkan Allah. Katakan Allah itu berbeza dengan sifat manusia, sifat makhluknya. Sebab itu dia menciptakan kita. Ayat yang keempat, wa dan lam, tiada, yakun, sesuatu, lahu, baginya, kufuwan, iaitu kufuwan, setanding ataupun setaraf, selevel, ahad, Maha Esa. Okay, jadi itu adalah 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas yang paling tidak rupa-rupanya, oh subhanallah, kita dah tengok pada ayat yang ikhlas ni walaupun surah yang pendek tetapi ada banyak kalimah, bukan setakat banyak kalimah tapi bahkan banyak huruf. Sebab itu paling tidak bila kita baca surah Al-Ikhlas dan kita memahami huruf bin huruf, kita memahami kalimah bin kalimah, maka membuatkan bila kita baca, kita memahami dan kita mengamalkan daripada surah ini. Sebab surah ini paling tidak disebutkan nama pun Al-Ikhlas, maksud Al-Ikhlas daripada perkataan khalasa. Al-Ikhlas ni maksudnya apa? Daripada perkataan khalasa. Khalasa ini iaitu kosong. Sebab tu kita sebut aku ni ikhlas. Tapi ikhlas tu tak boleh dinampak. Sebab tu disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ikhlas ini ibarat semut hitam di atas batu hitam di waktu malam yang gelap. Dia tak nampak. Sebab itu surah ini di antara surah yang penting untuk kita fahami untuk menjadikan kita ikhlas dalam setiap amalan kita. Maksudnya apa? Setiap amalan kita, setiap gerak kerja kita, kita kerja ke, kita mengajar ke, kita basuh baju ke, kita masak ke, semuanya ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan sebab manusia untuk dipuji, bukan sebab untuk manusia bagi ganjaran, tetapi untuk Allah sahaja semata-mata. Maka inilah surah yang memberi kita, mengajar kita supaya sentiasa ikhlas. Sebab tu para ulama sebut, paling tidak kita amalkan selepas solat paling kurang 7 kali ataupun 10 kali untuk kita amalkan surah Al-Ikhlas.
Okay, jadi sedikit itu perkongsian daripada saya iaitu surah Al-Ikhlas, dan insyaAllah pada perbincangan yang lain kita akan kongsikan surah yang lain. InsyaAllah saya akan ambil surah-surah yang lebih mudah untuk kita fahami. Sebenarnya banyak pengulangan-pengulangan perkataan-perkataan ini dalam surah-surah yang lain. Kalau contoh dalam surah yang lain, kita baca qul a'udzu birabbin nas. Mulakan juga dengan perkataan qul. Maksudnya kat sini kita dah faham dah, oh rupanya qul ini maksudnya katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Mulakan juga dengan perkataan qul. Maka itu juga maksud dia katakanlah qul ya ayyuhal kafirun. Juga dimulakan dengan perkataan qul. Maka paling tidak kita boleh memahami oh rupa-rupanya perkataan qul ini maksudnya katakan. Jadi wallahu a'lam. Sekarang itu perkongsian daripada saya. Mungkin ada apa-apa pertambahan ataupun nak kongsi, saya sangat alukan. Nak tanya ke silakan. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Salam kata. Okay, saya nak tanya satu soalan lah. Ya. Apa beza ayat yang ditulis, bukan dinyatakanlah qala dengan qul? Apa perbezaan ayat itu? Penekanan dia ke macam mana? Okey. Perkataan qul itu nak menunjukkan kepada benda yang takkid, benda yang kukuhkan. Menunjukkan kepada benda yang takkid ni benda yang nak dikukuhkan. Qul katakanlah wahai Muhammad. Nak mengukuhkan kepada Allah sebut kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad katakanlah Allah itu Esa. Nak kata kukuhkan perkataan, nak kukuhkan sifat Allah tersebut. Kalau perkataan qala boleh menunjukkan kepada dalam keadaan, contoh kita tahu qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah menyebut. Ia takkid juga, tapi perkataan tersebut menunjukkan kepada Allah, orang yang kata. Dia bahasa mudah, qul ini kita menunjukkan kepada orang yang kedua. Qala menunjukkan kepada orang yang pertama. Bahasa mudah saya boleh kongsikan macam itulah. Boleh? Jelas? Ya, Alhamdulillah jelas. Sama juga kalau kita jumpa dalam Al-Quran juga, contoh qaulan. Tadi sebut qala kan, kita ada qala, kita ada qul, kita ada qaulan. Qaf, waw, lam, alif. Qaulan. Okey, qaulan menunjukkan dua orang berkata. Contoh dalam ayat qaulan lahu qaulan lailan. Qaulan lailan. Kalau qaulan menunjukkan kepada dua orang yang berkata. Dua orang yang berkata. Sebab tu bahasa Arab ni dia unik. Kalau seorang kata qul. Kalau dua orang kata qaulan. Kan kalau tiga orang dan ke atas dia banyak. Saya tak bawa lah perkataan-perkataan yang macam tu supaya nanti agak sukar. Tapi paling tidak kita memahami satu persatu daripada perkataan tersebut. Sebab tu ada juga pertanyaan, perasan tak dalam Al-Quran ada sebut Allah itu huwa. Kalau dalam bahasa Arab huwa ni seorang je, seorang lelaki. Adakah Allah itu lelaki? Ataupun dalam Al-Quran juga sebut kami, perkataan kami. Adakah Allah itu ramai? Kan? Yang itu juga perbahasan-perbahasan ulama yang saya tak bawakan hari ini. Nanti insyaAllah pening. InsyaAllah daripada semasa ke semasa saya akan kongsikan insyaAllah. Okey, kalau kita tengok kat sini saya kongsikan macam tadi kita baca surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama tadi kan. Qul huwallah. Katakanlah dia. Kalau dalam bahasa Arab, huwa ni menunjukkan kepada seorang lelaki. Adakah Allah itu lelaki? Padahal kita tak boleh sifatkan Allah itu macam manusia. Lelaki ke perempuan ke tak boleh. Maka di sini ada penekanan yang nak menunjukkan kepada Allah itu Esa, maka di sini penggunaan bahasa Arab menggunakan perkataan huwa. Okey. Wallahu alam. Ada soalan yang lain ataupun mungkin ada yang nak kongsi, mungkin dapat daripada tazkirah, ceramah. Okey, kita sama-sama kongsi. Saya pun masih lagi dalam proses belajar insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat ada sebarang pertanyaan boleh diajukan. Dia ada dua lah. Kalau diam ni sama dia ada faham ataupun faham lah.
Faham ataupun faham. Saya ambil yang selalu orang sebut diam tanda setuju. Setuju faham lah insyaAllah kan. Okay, insyaAllah boleh juga kalau nak tanya di ruangan komen, di ruangan Boleh. conversation tu. Silakan. Saya mengharapkan supaya perkongsian saya pada petang ni ataupun mungkin selepas ini insyaAllah mungkin ada terlalu laju ke, sebab saya ni jadi passion cakap laju jugalah. Kalau kawan-kawan yang kenalkan mungkin lepas ni kalau ada sebarang komentar terlalu laju ke dan sebagainya sangat-sangat boleh bagi tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkinlah bagi saya suka untuk kongsikan lebih kepada untuk kita tengok kepada ayat-ayat Quran sebab ia dekat dengan kita untuk kita praktikkan dalam solat kan. Contoh terutama yang paling penting surah Al-Fatihah lah. Sebab hari ini saya tak bawakan surah Al-Fatihah sebab kita punya pertemuan kali pertama saya bawa surah yang agak pendek. Mungkin insyaAllah selepas ini saya akan bawa surah Al-Fatihah sebab bila kita belajar bahasa Arab bukan setakat kita memahami bahasa Arab tetapi paling tidak kita juga memahami dari sudut sebutan huruf. Okay? Sebab apa penting dari sudut sebutan huruf? Sebab bila sebut salah huruf dia akan memberi makna yang berbeza. Contoh saya bagi dalam surah Al-Fatihah kita sebut Alhamdu, ha pedah kan, bukan ha besar. Bila kita sebut Alhamdu, maksud dia bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia segala puji. Tapi bila kita sebut Alhamdu dengan ha yang besar, maka dia memberi maksud yang berbeza. Segala keji bagi Allah. Nampak macam serupa sebutan dia tapi dia berbeza. Hanya dengan cara sebutan saja memberi maksud yang salah. Sebab tu pada hari ini paling tidak saya kongsikan surah Al-Ikhlas ini. Surah yang pendek paling tidak kalau kita boleh membetulkan dari sudut bacaan kita satu. Yang keduanya kita boleh paling tidak bila kita baca dalam solat kita boleh gambarkan. Kalau kita tak boleh ingat satu persatu daripada kalimah tersebut, makna dia paling tidak kita tahu rupa-rupanya surah Al-Ikhlas ini cerita pasal sifat Allah. Allah itu tempat Esa, Allah itu tempat manusia bergantung. Allah itu tak beranak, tak diperanakkan dan Allah itu tak ada manusia yang sebanding dengan Allah, tak ada makhluk yang sebanding dengan Allah. Paling tidak kita tahu secara sinopsis surah tersebut. Kan daripada sebelum ni mungkin kita terlepas pandang ataupun kita lalai. Boleh ya? Ni dah mengomel dah Ustazah ni. Soalan lagi ke? Nak tanya? InsyaAllah. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Okey, kalau jelas mungkin saya boleh minta kepada sahabat-sahabat anda jelas dan faham boleh type 7. Kan 7 ni di antara nombor yang saya sukalah 7 dan 7. Okey, kalau faham dan jelas boleh type 7. Paling tidak saya tak rasalah keseorangan di sini. Okey, terima kasih kepada Ainuddin, kepada Najwa di atas respon. Terima kasih. Mungkin kalau ada cadangan untuk next pertemuan surah apa ke boleh type. Mungkin lepas ni Saudara Mastura boleh kongsikan surah apa? Nak saya kongsikan boleh. Boleh type di situ insya-Allah. Mungkin ramai nak kongsikan surah apa ke. Alhamdulillah semua jelas dan faham. Ayat kursi. Subhanallah. Boleh. Kan ayat kursi. Selalu kita punya ayat kursi nak halau apa? Nak halau syaitan kan. Ayat peninding diri. Boleh insya-Allah. Cadangan ayat kursi. Boleh. Ayat kursi agak panjang sedikit tapi insya-Allah tak ada masalah. Kita boleh. Paling tidak kalau masing-masing cadangkan ayat kursi boleh next kelas saya boleh kongsikan ayat kursi satu persatu kan. Boleh insya-Allah.
Okay, ada cadangan lain? Ataupun ada penambahan lain? Surah Al-Insyirah, subhanallah. Surah penerang hati. Boleh. Okay, paling tidak selepas ini kita bolehlah menggunakan perkataan-perkataan yang ada hari ini kita baca kan. Kan. Kita nak cakap sesuatu dekat husband kita ke, dekat adik kita ke. Qul ya Muhammad. Qul ya abi. Katakanlah wahai ayah. Qul ya walad. Katakanlah wahai anak. Qul. Ataupun kita nak cakap lam. Tak ada. Ada tak kunci dekat rumah tu? Lam. Tiada. Ada tak tertinggal buku kat atas meja tu? Lam. Paling tidak kita boleh menggunakan satu dua perkataan untuk digunakan pakai dalam sehari-harian, insya-Allah. Sebab tu disebutkan at-tikrar yusabit. Benda yang diulang-ulang akan melekat. Kan? Dia tak perlu hafal pun, dia mengulang saja. Macam kita dah dulu-dulu asalnya kita hafal pun surah Al-Ikhlas ni, kan? Kita mengulang-ulang dan alhamdulillah benda tu melekat. Dan moga-moga insya-Allah dengan perkongsian saya pada petang ini, daripada awal tadi kita berkongsi sedikit berkenaan dengan jenis-jenis isim yang ada di dalam Al-Quran, dan kita kongsikan surah Al-Ikhlas ini dapat digunakan pakai untuk diri dan juga dapat dimanfaatkan kepada orang lain, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya serahkan balik kepada saudari pengurusi yang comel, insya-Allah. Silakan Dr. Hidayah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Jadi banyaklah yang kita belajar hari ini, insya-Allah. InsyaAllah semoga dapat beri manfaat sepanjang kita baca ayat Quran dalam solat, kan, dalam aktiviti kita seharian. Cuma yang Ustazah, saya nak tanya satu lagi. Tadi di awal kelas tadi Ustazah ada cakap ada terbahagi kepada 3 kan? Fi'il, isim dan huruf. Ya, jadi betul. adakah fi'il dan huruf itu Ustazah akan jelaskan di kelas masa akan datang atau macam mana? Ya, betul. Okay, Saya akan jelaskan pada datang. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat itu je kot hari ni Ustazah. Kita jumpa. Ustazah ada nak buat penambahan apa-apa? Tak ada kot. Sebenarnya kalau ada apa-apa tambahan nak saya baiki dari sudut pembentangan ke, ada penambahan, saya sangat-sangat alukan. Mungkin boleh bagi tahu, insya-Allah saya akan tambah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta hari ini. Okey, saya tutuplah kita punya majlis pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, sesi rakaman pada hari ini saya akan kirimkan secepat mungkin. Jadi bagi sesiapa yang nak join lagi minggu hadapan, saya sangat-sangat alu-alukan dan bolehlah mengajak kawan-kawan dan sanak saudara yang lain, insyaAllah. Saya tutuplah. Terima kasih banyak Ustazah. Okay, terima kasih juga semua. Jumpa lagi insya-Allah.